Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah sekali lagi kita berpeluang meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan rahmah, keberkatan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya di muka surat 53. Muka surat 53 masih lagi berkaitan dengan bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Muka surat 53 bab 8 pada menyatakan membesarkan diri. Jadi sambungan pada bab membesarkan diri ini, di mana yang telah kita bincang sebelum ini, membesarkan diri ini merupakan salah satu daripada sifat tercela, sifat mazmumah yang mesti dijauhi oleh kita-kita semua dalam melayari kehidupan yang sementara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Pastikan penyakit ataupun sifat tercela seperti mana takabur ini dapat dibasmikan daripada terlibat dengan kita semua. Kerana apa yang telah kita bincang sebelum ini cukup sekadar sebesar biji sawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam syurga oleh seseorang itu yang mana di dalam hatinya misqalu habbatin min khardalin min kibrin, di dalam hatinya ada seberat biji sawi, min khardalin min kibrin, daripada sifat membesarkan diri. Maka kalau sebesar biji sawi pun dah dinafikan hak kita ni sebagai penghuni syurga, apatah lagi kalau sifat takabur ni dah menjadi perkara biasa, dah jadi berdarah daging dengan kita. Dalam kehidupan kita ni tak sunyi daripada sifat takabur, maka lebih-lebih lagi lah bagaimana untuk kita menikmati nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi sambungan pada malam ini
di perenggan yang bawah tu, muka surat 53, berkaitan dengan ketahui olehmu bahawasanya ubat. Setiap penyakit ni ada ubat. Begitu juga dengan sifat takabur tu. Memang sifat takabur tu sebagai sifat tercela. Ada tak jalan bila mana kita dah kena penyakit ini, bila mana kita dah terlibat dengan sifat ini, hati kita dah terpengaruh dengan sifat ini, maka bagaimana caranya untuk kita basmi ataupun mengubati penyakit ataupun sifat tercela, sifat takabur ini? Maka dinyatakan oleh ulama tasawuf pengarang kitab kita ni, qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Ini ubat kita cerita malam ni. Penawar hak kita nak cerita malam ni, bagaimana untuk pastikan orang yang terkena penyakit ataupun sifat takabur ini dapat kembali kepada normal fitrah asal kejadian manusia, yang tidak ada sifat-sifat tercela kecuali sifat-sifat mahmudah yang asalnya. Maka dengan cara macam mana? Iaitu dengan cara mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Kita kembali pada asal kita ni daripada mana, dan lepas ni nak pergi ke mana. Kalau tak buat macam ni, kita akan sentiasa menindas, sentiasa bersifat dengan takabur, sentiasa dalam keadaan angkuh, sentiasa dalam keadaan lupa dirilah. Tapi dengan cara muhasabah macam ini, kita kena pasti asal hakikat kita ni macam mana, maka mendatangkan satu keinsafan untuk kita return kembali, untuk memastikan segala sifat tercela itu dapat kita normalkan balik sebagai sifat fitrah manusia. Dan bahawasanya permulaan manusia kita kena tahu sebagai ubatnya. Kita kena tahu hakikat kita. Maksudnya asal kita ni daripada mana. Dan bahawasanya manusia permulaannya air mani. Kita ni pada asalnya setitih air mani kita. Air mani yang binasa, lagi gemuruh, dan kesudahannya bangkai yang keji. Itu kita. Asal kita macam tu. Asalnya daripada setitih air mani yang bila mana jatuh ke tanah, ayam pun tak sanggup nak patut, itik pun tak sanggup nak sudu. Tiba-tiba dah jadi manusia, dah besar panjang, dah berpangkat, dah kaya-raya, dah ada kenikmatan, tiba-tiba lupa asal keturunan. Sampai satu tahap ambil sifat yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat al-mutakabbir itu sifat yang selayaknya bagi Allah, bukan layak bagi manusia pun. Sifat al-kibriya itu bukan sifat manusia. Itu sifat yang sepatutnya bagi Allah, sifat yang layak bagi Allah. Sebab tu kita lawan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita lawankan azan. Nak menggambarkan bila Allah Ta'ala Maha Besar, kita ni sebesar mana pun kita ni makhluk kepada Allah yang Maha Besar itu. Hebat mana pun kita, lemah nak banding dengan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi bila mana kita cuba selidik balik hakikat asal kejadian kita, asalnya daripada setitih air mani yang keji, dan kesudahannya bangkai yang keji lagi, jijik. Lepas tu kesudahan kita lepas ni, walaupun selepas kita dah jadi manusia, kita berjaya menguruh dunia pada hari ini, sehingga dengan pangkat, dengan apa saja yang kita sedang nikmati pada hari ini, dan penghujungnya ialah mati. Penghujung kita ialah bangkai yang keji. Bangkai yang paling busuk atas dunia ni bangkai apa? Bangkai manusia lah.
Manusia hak paling busuk sekali. Pasal apa? Makan macam-macam. Masa orang suruh rehat pun dia makan juga. Tu yang jadi busuk tu. Kan? Sayur dia makan, daging dia makan, semua dia makan lagi. Busuk. Manusia ni bau yang paling busuk sebenarnya. Kan? Bau yang paling busuk. Maknanya kalau kita fikir tu kedudukan kita, kan? Maka tak jadi kita ni nak bersifat dengan sifat takabur. Ni ulama punya kajian sampai tahap tu. Kita ambil kembali pada hakikat asal kejadian kita, mula daripada perkara yang keji dan berakhir juga dalam keadaan keji. Akhir umur dunia ni, nak mula hidup di dunia pun dalam keadaan keji. Perkongsian hidup antara mak ayah kita dulu, lalu Allah Ta'ala lahirkan kita. Hasil daripada bercantumnya ibu dan ayah kita, air mani yang keji itu, jijik itu, tiba-tiba lahirnya kita pada hari ini sebagai hamba Allah. Bila mana hamba Allah, kita pada hari ini kena tunduk dan patuh pada Allah. Jangan ambil selendang Allah, jangan ambil sifat Allah, jangan ambil pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala letak pada diri kita. Al-Mutakabbir itu, ataupun boleh kita sebut juga Al-Kibriya, itu merupakan sifat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak layak langsung bagi kita sebagai manusia. Sebab tu sifat membesarkan diri ni mulia bagi Allah dan terkeji bagi manusia. Keji bagi manusia walaupun apa hebat masa dunia. Pasal apa? Pasal ada sifat tinggi diri. Sampai satu tahap nak tindah sana, nak tindah sini. Pasal apa? Pasal hebat rasa. Tengok orang miskin sebelah mata je. Tengok orang yang kurang berkemampuan sebelah mata je. Pasal apa tu? Pasal kebesaran ada dalam diri kita. Pasal darjat ketinggian ada dalam diri kita. Bila mana kita fikir seperti ulama tasawuf ni sentuh pada malam ini, maka kita boleh redakan balik sifat ketinggian itu dalam diri kita. Bila mana kita fikir kesudahan kita sebagai bangkai yang akhirnya jadi makanan cacing, makanan ulat. Lepas ni orang usung kita tanah perkuburan. Walaupun kita ni seorang datuk, walaupun kita ni seorang Tan Sri masa hidup dunia dulu, orang agungkan kita. Kita lalu orang tabik kita. Kita naik kereta, orang buka pintu kereta kita. Kita senang lenang, tapi akhirnya tak kira pangkat apa, bila mana kita terbujur kaku, masuk saja di alam kubur, malaikat muka dan nakir, dia tak kira datuk ke, Tan Sri ke, sultan ke, pembesar masyarakat yang setinggi mana sekalipun darjat di sisi masyarakat, maka dia tetap sama bila mana masuk dalam kubur, kecuali nilai takwa. Tu nilai kita. Nilai kita di sisi Allah bukan nilai dunia pada hari ini, bukan nilai keagungan yang ada pada hari ini. Kalau tidak, beruntunglah siapa yang diagung-agungkan pada hari ini, dilantik sebagai menteri, seronok kan? Dilantik sebagai itu dan ini, sebagai pembesar masyarakat, dianugerahkan dengan macam-macam anugerah, seronoklah dia. Tetapi kedudukan tersebut bukan kekal buat selama-lamanya kalau ianya tidak gilat keimanan tadi dengan amalan-amalan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosong je, sama je di sisi Allah Ta'ala, kecuali nilai takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia ni tukang sapu je. Tukang sapu je dia. Tukang basuh tandas je. Tepat orang buang haji, dia basuh. Dia basuh. Tukang sapu, longkang. Nampak jijik, tapi kalau dia lebih dekat dengan Allah, ketakwaan dia lebih hebat di sisi Allah, maka dia lebih mulia daripada seorang datuk. Dia lebih mulia daripada seorang pembesar masyarakat. Dia lebih mulia daripada seorang Perdana Menteri yang sedang mentadbir sesebuah negara. Lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Nilai takwa tadi. Nilai takwa. Maknanya kedudukan kita tak kira siapa,
Awalnya air mani, penghujungnya bangkai. Mulianya kita di alam kubur berdasarkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Berkualitinya amalan kita juga nilai takwa kita di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap urusan amal ibadah hamba-hambanya berdasarkan hamba-hamba yang benar-benar bertakwa. Berdasarkan hamba yang benar-benar bertakwa. Dengan maksud hamba yang benar-benar tunduk dan patuh akan perintah Allah, dan pada masa yang sama hamba tersebut tinggal larangan Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan hati. Itu nilai kita. Seterusnya, dan ia pada antara demikian itu menanggung akan ni bahasa kita ni tuan-tuan. Bahasa kita ni bukan bahasa saya pinjam, lepas ni saya tukar balik. Dan ia siapa ni? Manusia. Pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Antara demikian mana? Daripada setitik air mani sampai kita menjadi apa? Menjadi bangkai. Sehingga kita ni masuk di lubang kubur, antara tu sana sini. Dalam tu ada apa tu? Dalam tu ada najis. Ni bahasa orang dulu ni. Kita ambil hak bahasa ringan sikit. Najis Najis. Kita guna bahasa hak lebih apa dia panggil? Lebih sesuai lah dengan masyarakat kita hari ni. Kita guna najis. Dalam tu ada najis. Setiap kita ni dalam perut tu ada najis. Sebab itulah bila mana kita sedang menyaksikan orang sedang nazak, contohnya 3 hari. Biasanya dalam tempoh 3 hari orang nak meninggal dunia ni, dia akan bergerak tengah-tengah hubur-hubur ni. Bergerak. Kuliah saya malam tadi di Masjid Taman Qasas berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi sakaratul maut. Gerak antara hubur-hubur. Ni, tu 3 hari. Disebut oleh para ulama kalau sampai tahap tu kita boleh kenal pasti, maka kalau boleh kurangkan makan, kurangkan minum, banyakkan puasa. Tujuan mana? Tujuannya nak suruh senang orang yang mengurus jenazah kita. Kalau makan banyak, tahu dah nak mati, makan banyak juga. Menyusahkan orang. Betul tak? Menyusahkan tukang mandi jenazah. Najis banyak. Kita ni biar masa hidup pun menyenangkan orang, masa kita mati pun biar orang jadi senang. Kalau boleh macam tu sebenarnya. 3 hari sebelum meninggal. Tapi masalah tak tahu, sibuk sangat. Sibuk sangat dengan dunia ni, tak tahu kita ni. Aku ni nak mati, tiba-tiba tahu-tahu mati dah. Sibuk sangat dengan dunia. Mula rasa ni sebenarnya umur 100 hari lagi. Umur 100 hari. 100 hari sebelum meninggal dunia tu mula rasa dah. Tapi dengan sebab sibuk dengan dunia tak rasa-rasa. Rasa macam mana tu? Rasa gementar. Daripada atas sampai bawah. Daripada waktu asar sampai waktu maghrib. Rasa gementar. Macam kita sembelih lembu. Tak apa-apa kita gantung sebelum kita potong daging tu kita tengok bergerak ada getaran tu. Dia jadi rasa macam tu. Tu bila masa tu? 100 hari. 100 hari. Ada rasa tak? Ada rasa tu 100 hari. Lebih kurang tu. Ni bukan ahli nuju ni. Berdasarkan kajian para alim ulama, berdasarkan juga hadis-hadis Nabi lah. Tapi hak paling dekat lah, hak paling dekat sebenarnya. Bila mana ni kemungkinan bila-bila masa akan meninggal dunia. Kita tengok hidung ni ada jatuh. Telinga ni pun biasanya tegak elok, tiba-tiba dah jatuh. Sengit habis. Mulut ni, bibir ni biasanya elok itu, tiba-tiba sampai satu masa dia jadi jatuh juga. Macam mana? Dia jadi jatuh. Kemungkinan sengit belah sini, kemungkinan sengitnya. Ada hak sengit masing-masing masing. Saya mau masing-masing. Kalau macam tu tak lama tu. Satu lagi, kita boleh test macam ni. Test sini. Kalau tak rasa sini, kemungkinan dalam masa 7 hari. Ni bukan ahli nuju ni. Ni kajian yang dikaji oleh para ulama. Test sini. Cuba test masing-masing. Tak rasa. Berhati-hati. Kemungkinan minggu depan. Hak paling dekat, tengok kaki masing-masing. Kaki biasa boleh duduk terik macam tu kan. Tiba-tiba straight gitu. Tak boleh duduk. Tak boleh. Sprain dia tak jadi lah. Dia tak pikas naik lah.
Tiba-tiba duduk gitu, angkat macam tu, tiba-tiba jatuh balik. Tu kemungkinan bila-bila masa. Bila-bila masa. Ada. Cuba cek kaki masing-masing. Cek kaki masing-masing. Okey belakang? Okey, panjang umur insya-Allah. Biar panjang umur dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk sibuk dengan dunia sangat. Tapi kalau sibuk dengan dunia tak ada depan saya malam ni. Betul tak? Kalau sibuk dengan dunia tak ada ni. Dalam kuliah maghrib tak ada. Apa ni nak datang solat berjemaah tak ada. Tambah-tambah hujan tuan-tuan. Hujan ni sejuk kat luar ni. Tuan-tuan. Cabaran fikir 1000 kali nak datang, nak turun daripada rumah dia, nak pergi tak nak. Pergi tak nak. Kalau duduk kat rumah lagi seronok Tengok. Tapi dengan sebab kita fikir kita ni keturunan mati. Ni hak depan saya ni termasuk dengan saya sekali. Jangan kata hak depan saya, dia tak terlibat. Tak. Saya sekali. Tuan-tuan dan saya sekali ni bakal jenazah belaka ni. Bakal jenazah belaka. Cuma tunggulah. Tunggu. Di mana, bagaimana, dan bila, di mana dan bagaimana kita serah kepada Allah. Yang pasti kita buat persiapan lah. Persiapan kita macam mana? Dengan urusan amal ibadah, sama ada ibadah khusus ataupun ibadah yang umum. Ibadah fardu ataupun ibadah yang sunat. Kita buat yang terbaik sekadar yang termampu kita. Di samping kita jaga dalaman kita. Kita belajar kitab tasawuf ni. Tujuannya nak baiki hati kita. Walaupun kita dah solat, tiba-tiba hati tak boleh nak jaga. Solat nak tunjuk orang sebelah. Ada terima ibadah kita? Tak terima. Pasal apa? Ada riak. Ada riak kosong je, rugi je. Datang surau, hujan, baju basah, tiba-tiba datang tunjuk orang sebelah. Penat dapat, letih dapat, tiba-tiba pahala tak dapat apa. Pasal apa? Pasal ada sifat riak. Tu yang kena belajar kena belajar kitab tasawuf ni. Tujuannya nak baiki hati kita. Supaya dapat kita tumpukan hala tuju sebenar setiap urusan amal ibadah kita. Dan apa yang kita tinggal dalam bentuk larangan Allah semata-mata ikhlas untuk nak cari redha Allah. Bukan redha manusia. Kita nak cari redha Allah. Tambah lagi lah kita cerita malam ni berkaitan dengan sifat takabur. Sifat takabur ni merupakan salah satu sifat yang tercela, yang mesti dijauhi oleh kita semua. Kerana apa? Kerana ubat kita cerita malam ni, kita ni daripada awal sampailah kita meninggal dunia. Meninggal dunia pun tanggung lagi benda tu. Tanggung apa tu? Tanggung najis. Bila mana kita fikir kita ni jijik sebenarnya, walaupun pangkat apa pun kita, bercakap berapi macam mana sekalipun kita, kat dalam tu ada najis sebenarnya. Nak gambarkan kita ni manusia, nak gambar kita ni makhluk biasa. Ada masa sakit, ada masa sihat, ada masa demam, ada masa kita hidup, ada masa dah mati. Itu kedudukan kita sebagai manusia. Supaya kita kenal pasti kita ni manusia yang lemah, makhluk yang lemah. Hak kelebihan yang ada ni semuanya kurniaan daripada Allah. Sebab tu jangan lupa diri. Bila mana Allah Ta'ala bagi, jangan lupa. Pasal yang bagi tadi, Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa tak? Boleh. Bila-bila masa dia boleh tarik. Kalau kita tak bersyukur, Allah Ta'ala tengok, duk perhati je. Tengok makin hebat, makin lupa pada Allah. Makin hebat, makin lupa. Makin hebat, makin lupa. Makin tinggi pangkat, makin lupa. Tindah sana, tindah sini. Tunggu masa. Tak kena dunia, kena kat mana? Kena dekat akhirat. Jangan lupa. Dia macam Fir'aun. Lagi hebat, lagi zalim. Lagi hebat, lagi zalim. Lagi hebat, lagi zalim. Allah Ta'ala bayar cash dunia lagi. Lalah akhir sekali Allah Ta'ala hinakan Fir'aun dan keturunan dia, mati, tenggelam dalam laut merah. Siap dirakam dalam Quran lagi. Sebagai musuh Islam yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana sebut Fir'aun, ni dia panggil laknatullah, orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia tinggal
Dengan binaan piramid yang hebat tinggalkan kat Mesir tu. Nampak hebat. Sampai hari ni hebat. Dia tengah teguh lagi tu. Kita pergi tempat tu hukumnya makruh. Pergi tempat Firaun tinggal. Di piramid tu. Hukum pergi di situ tengok kehebatan peninggalan Firaun, hukumnya makruh. Hukum makruh. Kenapa? Tu peninggalan orang yang zalim. Peninggalan orang yang zalim. Tapi saya pergi juga. Saya pergi juga. Masa saya belajar di Mesir dulu, selama 3 tahun saya duduk sana, sekali je pergi. Sekali pergi tu pun terpaksa pergi. Pasal apa? Pasal ada rombongan kerajaan negeri Kelantan masa tu saya pegang timbalan yang dipertua. Keluarga pelajar-pelajar Kelantan Mesir, orang nombor 2 masa tu. Tapi pakat tu tak ada hari ni tuan-tuan. Masa di sana ada tinggi sikit. Tu pun nikmat Allah Taala bagi. Dengan sebab kita ni ketua persatuan, maka bawalah bawa wakil kerajaan negeri, cerita sikit, bacalah sikit kita bendanya tak tahu apa sebelum tu tuan-tuan. Pasal nak bagi keterangan, hak ni nama apa, hak ni nama apa. Kan dia banyak kan, nama lain-lain tu. Kita sebut piramid je, nama lain-lain tu. Hak besar ni nama apa, tapi sekarang lupa dah. Tak ingat pun tak apa, tak payah hafal benda macam ni. Hafal Quran tu. Hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu-ilmu agama. Tak payah hafal nama-nama Firaun, tak payah hafal peninggalan Firaun, tak payah hafal. Allah Taala tak tanya pun. Saya tu dengan sebab apa? Nak bagi penerangan. Dengan sebab kita ketua persatuan masa tu. Kita terpaksa buat macam tu lah. Ni tanya ketua, saya tak tahu benda ni. Kata koman ketua macam ni. Semua tak tahu. Paling-paling kurang kita boleh ceritalah sikit sebanyak latar belakang, hak ni nama apa, hak ni nama apa, hak ni nama apa, paling-paling kurang macam tu lah. Okay. Sampai tahap tu sebenarnya. Tu nilai dunia sampai tahap tu. Nilai dunia. Kita tengok. Dan bahawasanya asal manusia itu, asal ketiadaan kemudian dijadikan asalnya. Sebelum ni kita tak ada ni. Lepas tu kita ada. Sebab tu manusia, makhluk ni bermula daripada tiada. Betul tak? Kan kita mengaji kitab tauhid kan? Manusia, makhluk ataupun dia panggil ma siwallah. Ma siwallah itu dia panggil al-alam. Alam ni benda yang baru. Benda yang baru jadi. Siapa yang menjadi? Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi. Okey. Sebelum ni ada tak? Sebelum ni tak ada. Maknanya manusia ni belum ni ada tak? Tak ada. Okey. Lepas tu ada. Sebelum ni tak ada, lepas tu tak ada. Lepas tu ada. Tu menggambarkan kita ni sebagai makhluk. Pasal didahului. Sebelum ada kita tu, ada tiada sebelum tu. Hak tak pernah lalu, tiada ni apa benda? Hak tak pernah ada, tiada sebelum tu. Tahu-tahu ada je. Semenjak azali lagi. Apa dia? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kita ni ada surat beranak kan? Ada surat beranak. Lepas ni surat apa pula? Surat mati. Tunggu dululah. Simpan elok-elok surat beranak tu. Lepas ni kita nak. Tapi kita tak boleh tengok surat mati tu. Siapa tengok? Anak kita lah. Tengok disimpan buat kenangan. Ni lah surat mati ayah dulu. Tu tanda apa tu? Tanda kita ni lemah. Tanda kita ni makhluk yang bergantung harap pada Allah Taala. Allah Taala ada sijil kelahiran? Tak ada. Tak pernah jumpa kan? Kalau kita iktikad jumpa, rosak akidah kita. Kalau kita iktikad Allah Taala ni ada hari lahir dia, maka rosak akidah kita ketika itu. Rosak akidah kita. Kenapa? Kerana kita sudah menyamai Allah Taala dengan makhluk. Sama dengan makhluk, maka hukumnya haram lagi dosa besar. Bukan dosa besar biasa ni. Dosa yang paling besar yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu yang baharu. Kita manusia dan bahawasanya asal ketiadaan
kemudian dijadikan akan asalnya. Belum ni tak ada, tiba-tiba jadi kita. Daripada mana? Daripada tanah. Mula-mula dulu Allah Ta'ala jadikan Adam alaihissalam. Daripada mana? Daripada tanah. Jijik tak? Jijik tuan-tuan. Dipijak-pijak. Kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani. Kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani. Kemudian daripada darah. Daripada tanah mula-mula Adam. Lepas tu daripada setitik air mani. Lepas tu lepas air mani jadi gumpalan darah. Kemudian daripada seketul daging, daripada darah tukar kepada daging. Lepas tu dan tiada ada baginya pendengar. Tak ada pendengar lagi masa tu. Kau tunggu-tunggu boleh dengar? Tak ada. Kita masa dalam kandungan ibu, daripada air mani tukar jadi darah, daripada darah tukar kepada daging. Lepas tu baru nak bentuk. Nak bentuk. Mula tiup roh tu bila masa? Umur dia dalam lebih kurang 120 hari. 120 hari ni berapa bulan? 4 bulan lah. 4 bulan. Tu tempoh dia. Mula tiup roh dan mula nak bentuk manusia. Tu tempoh tu. Masa tu dengar tak? Tak dengar. Tak dengar, tak ada apa lagi. Dan tiada ada baginya pendengar, dan tiada ada pengetahuan, dan tiada ada penglihat. Tak boleh nak dengar, tak ada pengetahuan, tak ada apa-apa kita masa tu. Dan tiada hidup, tiada kekuatan. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut. Lepas tu jadi. Boleh melihat, boleh mendengar. Lepas tu boleh macam-macam. Lepas tu lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Ni Allah Ta'ala bagi ruang tu. Dalam keadaan lemah, step-step tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi ruang kita daripada alam roh ke alam rahim. Daripada alam rahim ke alam dunia pada hari ni. Tiba-tiba duduk di alam dunia, lupa diri. Tiba-tiba masa di alam roh tadi, mengaku Allah Ta'ala ni Rabb, Tuhan yang mentadbir segala alam. Tiba-tiba lahir ke dunia, lupa pada Allah Ta'ala. Ambil sifat Allah Ta'ala pula. Ni silap kita situ. Bila mana tak mengaji, dia jadi macam tu. Sebab tu kita ni kena datang mendengar. Di masjid, di surah. Supaya apa? Supaya kita boleh urus kehidupan kita ni dalam keadaan ada panduan ilmu agama. Takut-takut kita bersifat dengan sifat takabur, lalas sekali kita suka menindas. Tindas sana, tindas sini, jadi kita selesa, biar orang lain tak selesa, tak apa. Macam zaman kita hari ni. Tindas sana, tindas sini. Lalas sekali, hak jadi mangsa siapa? Yang jadi mangsa orang awam biasalah. Hak jadi mangsa. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada kuasa-kuasa yang lebih tinggi. Yang menjadikan kita bagi kuasa tadi pada orang yang tak patut kita bagi kuasa. Tiba-tiba dia akan guna kuasa tersebut dengan angkuh, dengan sombong, dengan takabur. Lalas sekali ditindahlah. Kalau kita fikir dengan akal kita, contoh ni tak ada kaitan mana-mana, contoh. Nak kurangkan kes kemalangan jalan raya, mati atas jalan raya, lalas sekali dia saman siapa? Saman orang apa ni? Orang paparkan nombor pelik hak tak cukup apa? Tak cukup spek dia. Tu hak mati semalam lah. Daripada atas bukit tu turun, pecah kepala depan tu kan. Nombor pelik kau benda tu? Kes cermin gelap kau, kes nombor pelik tu. Tengok. Tu suasana yang sedang melanda umat Islam pada hari ini. Umumnya seluruh rakyat di negara kita pada hari ini ditindas dengan cara seumpama demikian rupa. Dengan kuasa yang angkuh yang ada pada hari ini, demi mengarut keuntungan yang semua di semua peringkat. Hak ni buat kerja dia, JBJ buat kerja dia, polis buat kerja dia, custom buat kerja dia. Ada polis tak? Minta maaf polis JBJ ada tak? Pencet tak? Pencet tak apa, tak kira Pak Haji polis mana polis? Tak ada?
Polis. Tak ada. Cuti. Oh, cuti. Dia tahu saya datang malam ni. Kan, tak apa. Tapi nak gambarkan tu satu perkara yang tak patut berlaku sebenarnya. Dengan hello yang diberi, kita tengok Allahu Akbar. Orang hak tak mengaji pun boleh fikir kan. Hak tak mengaji boleh fikir. Kerana nak kurangkan kes kematian atas jalan raya, nak kurangkan kemalangan, tiba-tiba sama nombor. Kata ni tak masuk akal ni kerja ni. Tiba-tiba sama orang pakai cermin gelap. Patut tak? Tak patut. Tak patut semua benda-benda seumpama ni. Tak boleh masuk kita fikir dengan akal kita. Ni biar betul ni. Ada patut nak kurangkan kes mati, tiba-tiba sama orang pakai cermin gelap. Tapi golongan-golongan tertentu boleh pakai pula. Golongan-golongan tertentu boleh pakai pula cermin gelap. Yang bawah-bawah ni tak boleh pakai. Hak atas-atas tu pakai nombor macam mana sekalipun tak ada masalah. Tiba-tiba orang kampung tak boleh. Pelik tak? Hak ni lah salah satu cara musuh-musuh Islam. Dengan sifat angkuh, dia akan cekik darah kita. Sebab tu sistem yang ada dalam negara kita ni, hak kaya tambah kaya, yang miskin makin miskin. Yang ditindas, kerja dia memang kena tindas je. Daripada dulu memang kena tindas dia. Tak apa, sabarlah. Sebab cara tersebut sebenarnya kalau kita fikir memang tak boleh terima. Budak tak sekolah pun boleh terima sebenarnya. Kita boleh terima pula. Tak boleh terima apa yang berlaku. Tetapi ulama-ulama bagi tahu macam mana nak kurangkan kematian atas jalan raya ni sebenarnya. Mati ni tak boleh tahan sebenarnya. Dah memang ketetapan Allah Ta'ala. Cuma kita boleh mengelak kok daripada mati daripada atas jalan raya. Kita boleh minta dengan Allah Ta'ala mati husnul khatimah. Mati atas masjid, mati dalam ibadah. Boleh minta tu. Boleh minta. Moga-moga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang kita minta. Kedudukan dia macam tu. Boleh minta. Maka kedudukan ini, kalau kita tengok ulama-ulama dulu bercerita dalam bab ni, dia bagi tahu kita naik kereta, naik kenderaan tu, dia kata macam keranda bergerak. Apa benda? Ulama punya pendekatan. Kenapa nak zahirkan kesedaran masyarakat tadi dengan cara macam mana? Daripada dia naik laju, tiba-tiba kita kata kereta motor tu keranda bergerak. Kemana saja kita pergi, kita akan dijilat oleh kematian. Baik atas jalan raya ataupun di mana. Bila mana kita istilahkan kereta motor yang kita naik tu merupakan keranda bergerak, silap sikit, lalai sikit, mati kita. Silap sikit, patah kita, cacat kita. Tu kesedaran. Bila mana dicerita macam tu, kita akan buat persiapan. Dengan sebab yang boleh jaga kita, selain daripada usaha ikhtiar kita, siapa boleh jaga kita? Yang boleh bagi pertolongan kita, Allah. Bukan nombor pelik. Bukan cermin gelap. Tu tak betul itu. Tu slogan yang digunakan oleh manusia hari ini untuk nak menindas golongan-golongan yang kurang bernasib baik pada hari ini. Dia bukan tindas semua ni. Dia tindas hak tertentu je. Orang-orang macam kita kena tindas. Bila mana kita bagi kesedaran pada masyarakat, kita ni kena ingat, duduk atas jalan raya ni macam kita duduk atas keranda bergerak. Maka kita pun berhati-hati kalau macam tu. Sebelum naik kereta, ambil wuduk dulu. Pasal apa? Pasal takut-takut kita naik kereta tu merupakan naik kali terakhir dan kesudahan kita. Ambil wuduk, naik duduk atas tu, baca doa dulu. Doa macam mana dah? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa tu. Lepas tu nak sambung lagi. Takut ni perjalanan jauh. Tambah lagi kalau perjalanan lagi jauh. Banyak lagi. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak bergantung harap lagi pada Allah Taala. Nak baca lagi. Baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Berapa dah? Nak lagi? Nak lagi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baru berhati-hati di atas jalan raya ni, baru kita boleh bagi kesedaran dalam masyarakat kita.
Nak naik kereta laju dalam keadaan kita besar kemungkinan dengan laju tadi jiwa kita tak selamat, orang yang bersama kita pun tidak selamat. Tapi kalau kita berhati-hati macam tu, naik laju tak agak-agak macam tu. Masa tu tak ada laju. Masa tu tak ada laju. Bila mana kita dengan Allah, bila mana hati kita tidak lalai, tidak ada sifat takabur. Orang potong kita, lantak dia potong kita. Kereta dia, minyak kereta dia, minyak mahal ni. Lantak dia lah nak potong. Tapi kalau jiwa kita jiwa kacau, ada gangguan, orang potong kita. Sisi kereta besar kita, kereta mewah kita, tak boleh jadi ni. Kita bagi sekena. Depan sekali kita tak perasan ketika tu sebenarnya Malikil Maut sedang tengok kita. Berapa puluh kali sehari? Paling kurang 70 kali sehari dia datang tengok kita. 70 kali sehari dia datang tengok kita. Kalau kita bagi kesedaran macam ni sebenarnya, polis tak payah buat apa ni? Sama nombor pelik, bukan polis bakso nombor pelik ni. JBJ kan? Oh, JBJ. Tak payah sama cermin gelap lah. Gelap selesa kan? Tambah-tambah ada anak kecil kan? Tak panas daripada luar. Selesa kan? Ni dia sama pula. Tapi hak menteri naik tak apa pula. Tak nampak apa kat dalam tu. Tak apa pula. Lampu merah, kita orang awam berhenti. Tunggu. Kan? Tunggu je. Menteri lalu. Yalah. Tak ada merah. Tak ada apa ni? Tak ada hijau. Tak ada kuning. Sama je. Menteri. Pasal apa? Pasal dia menteri. Kita dengan sebab tak ada apa-apa. Kita ketua kampung biasa je. Tunggu situ. Tengok. Tu zaman kita pada hari ni sebenarnya. Penindasan berlaku sebenarnya. Kau keuntungan dengan kuasa. Kita lupa nikmat kuasa tadi ialah nikmat datang daripada Allah, bukan untuk tindas orang. Pasal apa? Asal kita ni daripada benda keji, jijik, akhir sekali jadi makanan cacing, makanan ulat, akhir sekali jadi bangkai. Jangan lupa diri sepatutnya, tapi dah lupa diri. Sebab tu jangan lupa sebenarnya. Sepatut hak jadi menteri kena duduk dalam majlis kita malam ni. Hak patut kena duduk dalam majlis ni menteri apa? Menteri pengangkutan kan? Bagus nak. Pasal kesian masyarakat kita sebenarnya dengan kenaikan harga minyak, kos apa ni barangan apa semua nak beli barang-barang. Semua naik belaka. Dia pula bagi sama free kat kita. Kesian kan? Allahu Akbar. Hujan pula nak toreh getah pun tak boleh. Toreh pun sampai ke pucuk dah. Harga getah murah. Kesian kan? Kesian. Dia perjalanan orang bayar. Semua boleh bayar. Semua boleh claim belaka. Kita habis duit semua kena jekit. Masuk bak ni jekit. Sini jekit. Sikit lagi kena jekit lagi. GST pula. Allahu Akbar. Kesian lah. Siapa kesian? Dekat kita lah tuan-tuan. Memang muka kita ni muka kena tindak. Tak apalah, sabarlah kan. Sabarlah. Pasal apa kena sabar? Pasal kita ni sebenarnya lebih lagi kita Muslim mukmin. Nabi bagi tahu kita di dunia ni sebagai penjara sebenarnya. Dunia ni sebagai penjara bagi orang-orang beriman dan syurga bagi golongan kufar. Tak apalah, sabar perlahan-perlahan. Walaupun kita sabar, jalan keluar kena buat tau. Kena cari jalan keluar tu. Jalan keluar yang terbaik kita kena cari. Macam mana nak pastikan kita dibela di bumi kita sendiri? Dengan khazanah kita yang hebat, yang begitu banyak. Kalau boleh kita nak nikmat tersebut dibagi sama rata. Yang miskin tolong, yang kaya tolong yang miskin. Yang miskin terbela dengan adanya orang yang kaya. Sepatutnya macam itulah. Sepatutnya macam tu. Kita kena rasa macam tu sepatutnya. Okey, balik pada asal. Lari lah tu tajuk sikit. Tak apa. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut. Dulu tak ada. Macam-macam tak ada. Lala sekali Allah Ta'ala bagi macam-macam pada kita.
Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit, terkadang sakit ia dengan tergagah. Bila mana kita hidup atas dunia ni, kadang-kadang sakit. Kita nak sakit? Tak. Kalau kita tak nak sakit pun, kalau Allah Ta'ala kata sakit, sakit tak? Sakit. Sakit. Kita tak nak demam. Kita tak nak sesemua. Kita tak nak batuk-batuk. Semua tu kita tak nak. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi juga. Dengan tergagah, dengan kuasa Allah. Dan lapar ia dengan tergagah. Kalau boleh, nak kenyang je kita. Daripada pagi sampai petang, daripada petang sampai malam, sampai pagi besok, kalau boleh nak kenyang je. Tapi tak. Adab manusia, ada masa kenyang, ada masalah lapar. Itu manusia. Lemah tak? Itu lemah. Nak gambarkan kelemahan manusia. Kerdilnya manusia berbanding sempurnanya Allah, agungnya Allah. Dan lapar ia dengan tergagah, dan dahaga ia dengan tergagah. Kadang-kadang dahaga. Minum dah air tapi dahaga lagi. Pasal Allah Ta'ala punya ketetapan nak gambarkan kita ni sebagai makhluk yang bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia. Kita nak tahu, tiba-tiba tak tahu juga. Ada juga macam tu. Nak gambarkan lemahnya kita. Seterusnya, dan menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia. Kita nak lupa tapi ingat aja. Hak kita nak cari, susah pula. Cari dah, kunci hilang. Cari kita, cari sana, cari sini, 3 minggu dah. Cari sana, habis dah selakar rumah. Lalas sekali satu hari itu kita pergi solat sunat. Allahu Akbar. Baru nak baca Al-Fatihah, kunci jumpa dalam solat. Jumpa dalam solat. Kita dah lupa dah. Lama cari, masa kita nak cari tadi tak jumpa-jumpa. Habis lekas almari apa semua sekali. Lalas sekali masuk dalam solat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat dalam solat, lemahnya kita sebenarnya. Balik kat rumah, betul bobanya, jumpa dalam solat. Tu. Ibadah kita, dari betul lah kita ni. Bukan kita sini, kita tempat lain. Sini bagus ni. Solat tu jadi tempat cari barang pula. Dah cari nombor tak jumpa. Dalam sekali masuk dalam solat. Orang tengah solat, jiwa merayau pergi. Sana sini, sana sini, sana sini. Jumpa pula. Tu kita. Zaman kita hari ni. Tu yang lupa rakaat tu. 3 ke 4 Tak tahu berapa dah. Kalau tak tahu berapa tu nak buat macam mana tu? 3, 4, 3, 4. 3 baru. Kalau 3, 4, 3, 4 ambil 3. Tak apalah. Biar jadi 5 pun tak apa masa tu. Walaupun pada hakikatnya dah 4. Tapi dengan sebab kita kata 3 ke 4 duk main pergi mari. Duk main pergi mari 50-50. Nak buat macam mana tu? Ambil kiraan yang sedikit, ambil 3. Kadang-kadang sujud ni 2 je. Setiap rakaat ada 2 sujud. Tiba-tiba dia pun sujud. Duduk dalam sujud tadi, ni sujud yang pertama ke yang kedua? Pernah buat? Pernah berlaku? Gelak ni memang pernah buat ni kot. Muslimah gelak ni pernah berlaku macam tu. 2 ke? Sujud pertama ke sujud kedua? Nak buat macam mana tu kalau macam tu? Biasanya 2-3 rakaat aja. Tiba-tiba hari ni sujud setiap rakaat tu, ni sujud pertama ke sujud kedua ni? Kalau mari 1 ke 2, maru kira 1. Ambil kiraan yang mula-mula, yang pertama. Maka duduk antara 2 sujud, sujud lagi sekali. Pasal apa? Pasal kita ketika tu dah mari taraduk. Duk main was-was. Berapa ni? Sujud lagi sekali. Sujud lagi sekali. Lepas tu semua kedudukan tersebut sujud sahwi sebelum bagi salam. Selesai kerja kita. Boleh? Tu fiqh sikitlah. Ya. Nak gambarkan benda tu semua tu. Nak gambarkan kita manusia ni lemah. Bila mana lemah, jangan lupa diri. Semuanya nikmat Allah. Jangan lupa diri. Jangan dengan sebab pangkat, dengan sebab kehebatan kita jadi angkuh. Jangan dengan sebab kelebihan-kelebihan yang diberi kepada kita lupa siapa kita. Jangan lupa. Pasal Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila. Bila-bila masa boleh tarik. Kemudian mana dah?
dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Nak ingat jadi lupa pula. Hak nak ingat lupa. Kan? Contoh benda. Kita nak ingat tapi lupa. Kan? Kan? Apa benda? Nama orang. Tengok dah. Tapi kenal dia ni, tapi nama tak tahu. Ada tak? Tuan-tuan ni saya berpuluh kali saya tengok rupa tuan-tuan ni. Saya tahu ni dalam Korea mana ni? Korea apa sini? Tasik. Tasik pula orang. Ampan campuran. Tengok muka ni kalau jumpa kat mana-mana saya nampak. Ni orang ampan campuran ni. Nama apa tu? Saya ingat Haji ya. Dalam ramai-ramai ni saya ingat tu Haji. Pasal apa? Pasal penuh berurusan dengan kita. Kan? Hak lain-lain ni kenal rupa. Nama tak ingat tuan-tuan. Gambaran apa benda tu? Nak tahu tapi tak tahu. Nak gambarkan kita ni lemah manusia ni. Okey. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia. Ada benda yang kita benci, rupa-rupanya yang kita benci tu datang manfaat pada kita. Kita benci, tak nak. Di sebalik hak kita tak nak tu rupa-rupanya manfaat pada kita. Ada macam tu? Ada macam tu. Kan? Contohnya, kan, kalau kita ikut rasa kita, ikut tanya nafsu kita, nak datang surau lah ni. Oh, tak nak. Memang tak nak. Tapi kalau kita datang, berdasarkan hadis Nabi, satu langkah daripada rumah tadi, hapus satu dosa, 10 darjat Allah Ta'ala angkat kita. Sebab tu ada seorang sahabat, bila mana Nabi bagi tahu, satu langkah, satu dosa dia ampun, satu langkah juga 10 darjat dia angkat. Dia nak pindah rumah. Nak pindah pergi mana? Nak pergi duduk jauh. Pasal apa? Nak banyak pahala. Belum sampai surau lagi dah banyak dah pahala dia. Kita hak sebelah duduk tepi surau tak datang, makuk betul. Kan? Duduk sebelah surau tak datang. Pelik kita sama hari ni. Kadang-kadang siap tulis surat layar, apa penat sangat, kuat sangat pembesar suara ni, nak tidur pun tak boleh. Kalau tahu dah nak tidur, jangan duduk sebelah surau. Betul tak? Han, tahu dah nak tidur lama subuh tu, tak nak bangun solat subuh, jangan duduk sebelah surau. Han, ni siap tulis surat layar. Ada pada kalau orang bukan Islam komplain boleh tahan. Pasal apa dia bukan Islam? Tapi ni orang Islam komplain. Orang kafir pula dia kata, pasal apa 2-3 hari tak ada bunyi tu? Han, dia nak bangun awal rupanya. Han, dia seronok bila mana dengar azan dia boleh bangun awal. Ha? Kita ni orang azan kita tak puas hati pula. Pasal apa? Tak boleh tidur. Tu zaman kita hari ni berlaku. Pelik kan? Ni pelik bin ajaib dia panggil. Ni benda-benda pelik berlaku zaman kita hari ni berlaku. Kan? Dan ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Ada pula, kan? Kita ni hati kita nak, nafsu kita nak, tapi mudarat pada kita. Kan? Nafsu kita kata Allah, nak pergi mana? Pergi gelap malam tapi mudarat di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa kita pergi tempat dosa? Tempat dosa kita pergi, walaupun sesuai dengan jiwa kita, nak seronok, nak enjoy, tapi kemahuan yang kita nak ketika tu bercanggah dengan syariat Allah, merupakan mudarat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok, sebab tu kita hari ni, kalau Allah Ta'ala dah bimbing kita datang masjid, datang surau, dalam majlis ilmu, syukurlah sebanyak-banyak. Syukur sebanyak-banyak. Kenapa? Agak-agak berapa peratus orang datang surau? Berapa peratus? Kita nak letak peratus malam ni? 2%. Tengok tuan-tuan. Tuan Haji pengurusi surau, dia tahu tak? 2% tuan-tuan. Dalam 100% tadi, kita masuk dalam golongan 2% minoriti. Kebenaran ni tuan-tuan jangan tengok pada ramai. Kebenaran ni dia tetap benar. Perkara hak ni tetap hak walaupun dia tak ramai. Itu kedudukan. Kedudukan dia macam tu. Sebab tu kita berdoa macam mana? Kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita berdoa. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami,
tunjukkanlah pada kami, perlihatkanlah pada kami yang benar tu sebagai benar. Kita nampak yang benar tu memang nampak betul benar. Nak macam tu. Jangan hak benar nampak tak benar. Perkara hak nampak batil. Jangan. Kita nak yang betul, nampak betul. Kena macam tu. Baru kita boleh nilai perkara tu sebagai betul. Kena minta Allah Ta'ala. Dan kita minta juga bila mana kita boleh lihat dah yang benar tu sebagai benar, kita minta supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan, bagi rezeki pada kita untuk mengikuti yang benar tu. Jangan nampak benar tapi tak nak ikut. Rugi lah kita. Lepas tu kita minta juga, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami yang batil tu benar-benar batil, supaya kita boleh nilai yang batil tu benar-benar batil, dan kita boleh lari daripada kebatilan tersebut. Jangan terlibat dengan kebatilan tersebut. Supaya macam tu. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita diberi kekuatan untuk jauh daripada kebatilan tersebut. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala dah panggil kita datang surau, datang masjid, dah istiqamah, ulang-alik masjid, syukurlah. Bila mana kita bersyukur, syukur tadi mengikat kita untuk kekal istiqamah sebenarnya. Syukur tadi menjadikan kita lebih selesa dengan perkara tersebut sebenarnya. Kita syukur pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara lalu. Syukur. Tambah-tambah omor senja-senja. Saya senja juga ni. Ustaz ni nak mengenakan kita malam ni. Tak. Saya pun senja juga tuan-tuan. 34 dah. 34 dah. Tuan-tuan apa tuan-tuan? Bagi 2 60 lah. Apalah. Kita ni keturunan mati belaka tuan-tuan. Kalau kita boleh ulang-alik macam ni kita sedang buat persiapan untuk akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah hak kita nak. Kita tengok hak mati, hak meninggal. Semalam meninggal. Semalam pukul 2 semalam. Pagi semalam. Semalam. Salah seorang daripada tuan guru di Fatani. Tuan-tuan tengok dalam Facebook. Hak pergi meraihkan jenazah, hak pergi solat jenazah. Ramai tuan-tuan, tak pernah lagi kita tengok sampai ramai tu tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita orang yang dekat dengan Allah. Orang pakar rujuk. Terkenal sebagai pakar rujuk dalam bidang ilmu alat. Pakar rujuk dalam bidang ilmu alat. Dalam bidang nahwu, saraf, balaghah, mantik tuan-tuan. Ni pakar rujuk. Hak pergi tuan-tuan, lautan manusia pergi solat tuan-tuan. Lautan manusia pergi solat jenazah. Tuan-tuan. Ni tanda-tanda Allah Ta'ala tunjuk dunia lagi tuan-tuan. Disenangi dalam masyarakat tuan-tuan. Bila mana meninggal, orang tertanya-tanya. Kita zaman kita hari ni kalau meninggal, alhamdulillah dah meninggal dah mangkuk ayu ni. Orang ucap alhamdulillah. Kalau ada kita tak selamat orang tuan-tuan. Tak selamat, pakai kereta tengah jalan tak sampai 5 minit hilang. Bila mana mati orang macam ni, masyarakat ucap alhamdulillah tuan-tuan. Biasanya innalillah, tapi dengan sebab jahat sangat tuan-tuan, merompok sana merompok sini, orang ucap alhamdulillah tuan-tuan. Pasal apa? Dah terkenal sangat dengan kejahatan. Tu dia jadi balik tuan-tuan. Tapi kalau hak berlaku macam tuan guru ni tuan-tuan, ni satu kehilangan tuan-tuan dalam dunia Islam tuan-tuan. Sebagai pakar rujuk dalam bidang agama tuan-tuan. Bukan sebarangan ni. Pasal apa? Ulama ni bila mana dia meninggal tuan-tuan, dia bukan meninggal batang tubuh saja. Dia bawa sekali benda. Dia bawa sekali ilmu. Hak ni kehilangan kita sebenarnya. Kalau mati orang biasa tuan-tuan, mati batang tubuh tak ada apa, kosong gitu je, orang tak terasa sangat. Tapi bila mana mati alim ulama tuan-tuan, pakar rujuk dalam masyarakat, ni satu kehilangan. Pasal apa? Pasal walaupun slogan kita patah tumbuh hilang berganti, hak ganti tak sama dah tuan-tuan. Kehebatan dia tak sama dah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, sebelum pergi tuan-tuan, orang-orang yang hebat kita rebut peluang tuan-tuan. Rebut peluang untuk belajar tuan-tuan. Macam kita ni tuan-tuan, tunggu dalam Korea kita. Ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh. Daripada rumah jalan ke surau. Susah.
Tak susah tuan-tuan. Tak payah pergi tinggal anak isteri, tinggal lama-lama, tak payah. Kita dalam Korea kita, ulang alik daripada rumah ke surau, ulang alik daripada rumah ke masjid. Dah dapat muhasabah diri, dah dapat belajar ilmu sekadar yang termampu pada kita lah. Qadar tu je. Tu kelebihan yang ada pada kita hari ni, yang mesti direbut oleh setiap individu dalam masyarakat, tuan-tuan. Kenapa? Bila mana kita boleh buat macam tu, dengan sendiri penyakit takabur tadi boleh hilang dengan sendiri. Mari seorang cakap benda ni, mari seorang cerita pasal mati, mari seorang cerita pasal kelemahannya diri kita sebagai makhluk berbanding dengan keagungan Allah Ta'ala. Dengan sendiri kita berhati-hati dalam menguruskan kehidupan ini. Berhati-hati nak atur langkah kita ni. Kita akan atur dengan berhati-hati. Takut-takut langkah kita langkah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Seterusnya, kemudian kesudahannya mati. Nak. Kadang-kadang hak kita nak tak dapat. Hak kita dapat, rupanya mudarat pula. Macam-macam. Dan akhir sekali selepas kita dah lalu pancaroba dunia macam-macam itu, kesudahannya mati kita. Mati dia panggil apa? Meninggal dunia. Tinggallah pangkat darjah hak kita duduk hebat-hebat sebelum ni. Tinggallah. Siapa seronok asal tu? Siapa seronok? Kalau kita tinggal anak yang toleh. Toleh ni lawan dia soleh. Soleh lawannya toleh. Kalau kita tinggal anak yang baik, maka dia akan guna harta benda kita tadi untuk nak balas jasa. Dia akan wakafkan untuk sekolah, untuk masjid, untuk surau, untuk pondok dan seumpamanya. Kenapa? Kerana bukan titik beluh dia pun. Betul tak? Bukan titik beluh dia pun. Titik beluh siapa tu? Mak ayah dia. Bagilah untuk membela mak ayah tadi. Dia beli Ferrari. Naik berapa orang? Ferrari. Naik 2 orang. Berapi satu kampung dengar suara. Naik 2 orang. Tengok. Siap dah. Lambat lagi orang tua nak mati. Pasal duit banyak ni. Kalau betul-betul anak yang toleh, dia jadi macam tu. Anak yang silap ajaran dia jadi macam tu. Sebab tu pastikan kita hari ni, di samping kita kumpul harta, jangan dengan sebab harta tadi kita takabur. Takut-takut dengan harta tadi Allah Ta'ala laknat kita balik. Allah Ta'ala hantar anak kita sebagai fitnah pada kita. Dengan sebab takabur kita, Allah Ta'ala hantar harta dan anak tadi untuk nak fitnahkan semua sekali atas kepala kita. Itu kita takut sebenarnya. Sebab tu beruntunglah bila mana kita diberi zuriat. Kita bertungkuh lumuh, kita berpenat lelah sampai tak tidur malam. Sampai kita buat benda-benda yang kiranya tak patut kita buat, tapi kita terpaksa buat demi membesarkan anak, demi memberi pelajaran pada anak. Kenapa? Kerana kita tahu di sebalik pengorbanan kita tadi, Allah Ta'ala tak pernah pejam mata daripada melihat kita. Allah Ta'ala tak pernah leka dalam melihat pengorbanan kita untuk pastikan kita ni berjaya dunia dan akhirat. Tak pernah. Maka beruntunglah kalau kita dah berjaya mendidik anak kita. Walaupun anak kita jadi doktor yang ada kefahaman agama. Anak kita jadi pilot yang faham agama. Kalau jadi ustaz, jadi alim ulama, dah confirm faham agama. Tapi ada juga ustaz ni. Ustaz dia apa dia panggil? Hak baru nak start. Dia bukan ustaz, dia baru nak start dia panggil. Tu yang jadi merapu tu. Hak ni macam ni, hak ni macam ni. Tu baru nak start dia panggil. Kalau dah jadi alim ulama tak ada masalah. Cuma jangan jadi ular dalam semok sudahlah. Kalau jadi ular dalam semok menyusahkan masyarakat. Dia bercakap, kita baca Quran, dia nak baca Quran juga. Kita baca hadis, dia nak baca hadis juga. Lala sekali dia hurai tak seperti mana kedudukan sebenar hadis tersebut. Lala sekali rosak masyarakat, rosak binasa masyarakat dengan ulasan macam tu. Sepatutnya kita berdasarkan kitab-kitab tafsir, berdasarkan para alim ulama, dia terjemuh dengan akal. Rosak masyarakat sebenarnya. Sebab tu Islam ni kita tak boleh terjemuh dengan akal kita. Quran ni tak boleh terjemuh dengan akal kita semata-mata. Sebab tu nak terjemuh Quran, nak tafsir Quran, kena tafsir dengan hadis. Kena tafsir dengan hadis. Pasal hadis ni kata-kata Nabi, peninggalan Nabi, perbuatan Nabi, takrir daripada Nabi. Secara tak langsung di sana menggambarkan penafsiran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita terjemuh dengan hawa nafsu kita sendiri.
Ni tak patut macam ni, ni tak patut macam ni. Pasal apa? Tu akal kita. Tu bukan kedudukan sebenar. Seterusnya. Mana dah? Kemudian kesudahannya mati. Hak ni hak kita takut lah kau ni. Takut tuan-tuan. Bagi orang hak tak cukup persiapan, takutlah tuan-tuan. Tapi bagi orang yang cukup persiapan, tuan-tuan, tak ada masalah bagi dia. Pasal apa? Mati tu rehat, dia kata. Mati bagi mereka sebagai rehat. Rehat antara mana? Rehat ni antara tidur waktu malam, sedar balik waktu subuh. Sekejap subuh dah bangun. Kejap je. Duduk alam kubur, alam barzah tu macam tidur waktu malam, sedar balik waktu subuh esok. Sekejap rasa. Tapi bagi orang yang kufur, bagi orang yang lawan Allah Ta'ala siang malam, dia rasa betapa lama, tuan-tuan. Duduk alam kubur baru tu, dengan azab sengsara, dengan ular, kala, jengking, dengan itu dan ini, macam-macam. Lama, tuan-tuan. Sehari di alam kubur, tuan-tuan, macam 1000 tahun dah dunia. Pasal alam kubur ni, pintu pertama di alam akhirat dah. Lama rasa, tuan-tuan. Sebab tu, yang bernilai di seberang sana nanti ialah dalam bentuk amal ibadah kita, bukan wang ringgit. Seterusnya, kemudian kesudahannya mati dan hisab. Maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Tuan-tuan, ni bukan bahasa saya juga ni. Ni bahasa kitab, tuan-tuan. Saya baca. Kalaulah dalam kehidupan dunia ni membujur lalu melintang batas, kita urus dunia, lupa siapa dia kita, dengan nikmat datang daripada Allah, kita lupa nikmat tu nikmat Allah, lupa nak bersyukur. Tindah sana, tindah sini dengan sifat takabur, sifat ujub, sifat sum'ah dan seumpamanya, maka bila mana mati, kita tak terlepas daripada hisab. Sebab tu kita kena berdoa juga, Allahumma hasibna hisaban yasira. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala, bila mana kita dihisab nanti, kita minta Allah Ta'ala hisab kita, buat kira balik semula kita di akhirat nanti, dengan kiraan yang mudah, yang senang. Sepatutnya kita kena macam tu. Pasal apa? Pasal setiap masa yang kita lalu, setiap detik yang berlalu, tidak terlepas daripada hitungan Allah Ta'ala. Walaupun sebesar zarah kebaikan kita ataupun kejahatan kita, lepas tak? Tak lepas daripada hisab. Tapi kalau banyak hisab dalam bab kebaikan, alhamdulillah. Tapi banyak hisab dalam bab kejahatan, Allahu akbar, tuan-tuan. Wal iazubillah, takut kita, tuan-tuan. Bila mana banyak kejahatan, tuan-tuan, alamatnya, tuan-tuan, tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tu kita takut benda-benda gini ya, tuan-tuan. Bukan nak cerita lebih-lebih, tuan-tuan. Ni kita silap faham. Bila mana berjumpa kita tasawuf ni, lepas ni akhir-akhir ni semayang pakai niat ni ustaz ni. Tak, tuan-tuan. Ni asah ilmu tasawuf. Hak duk semayang pakai niat tu tadi, tuan-tuan, tu sesat, tuan-tuan. Pasal apa jadi sesat macam tu? Pasal tak belajar syariat. Pasal tak belajar ilmu akidah. Lalas sekali sembahyang main pakai niat, tuan-tuan. Ni kita belajar hak basic, tuan-tuan. Nak baiki diri, tuan-tuan. Nak baiki dalaman kita perlahan-lahan. Ni baru anak tangga yang pertama. Pertama baru berapa tahun dah ustaz? Pertama baru ni. Yalah, kita ni anak tangga pertama. Kalau mati dalam anak tangga pertama pun kira berjaya. Mati dalam belajar anak tangga pertama tak apa, berjaya. Biar kita mati dalam belajar, tuan-tuan. Biar mati dalam belajar tak apa. Jangan mati dalam keadaan tak belajar sudah. Jangan mati dalam tak belajar. Maka jika ada ia daripada isi neraka, bila mana mati, lalas sekali maka dia ni jadi isi neraka. Dengan sebab keangkuhannya, dengan sebab takaburnya, dengan sebab lawan Allah Ta'ala, dengan sebab zalimnya hidup atas dunia, maka kalau jadi isi neraka, tidak ada nilai kemewahan dunia, tidak ada nilai pangkat di dunia. Maka bila mana jadi isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Lebih baik anjing dan babi lagi daripadanya. Walaupun nak sentuh anjing itu haram, tuan-tuan. Sentuh dengan saja-saja. Macam hak dia buat program. Program apa tu? Program sentuh anjing. Haram perbuatan. Pasal anjing tu najis, tuan-tuan. Najis mughallazah pula tu. Bukan najis biasa. Kalau najis biasa, kita tengok tadi ayat jatuh, kita pun ambil saja-saja nak buat main. Haram perbuatan kita. Nak main tadi ayam pun tak boleh, tuan-tuan. Hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurah. Dah jatuh dalam tai ayam, nak buat macam mana kan? Basuh je lah. Tak apalah.
dah terpijak najis haji, tak apalah. Pasal apa? Pasal darurah. Tapi kalau saja-saja buat program sentuh haji, pasal apa sentuh? Nak ajar bagaimana cara nak sama. Hukum perbuatan tersebut hukumnya haram. Semua yang ada kaitan dengan berjayanya program tersebut hukumnya terlibat dengan dosa. Haram. Tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, ada juga orang je program macam ni. Moga-moga program tersebut ialah program kali pertama dan kali terakhir. Tak ada orang lepas ni, tuan-tuan. Tak ada dah. Sebab kita ni setiap negeri ada mufti, tuan-tuan. Setiap negeri ada jabatan agama. Dalam negara kita ni, tuan-tuan, ada majlis fatwa. Majlis fatwa setiap negeri, majlis fatwa kebangsaan. Ada penasihat agama, menteri di jabatan menteri. Tiba-tiba dia buat apa tu? Dia buat apa? Dia kaji nak saman nombor pelik orang. Dia kaji nak saman tinta orang. Ni kedudukan hak kena fikir-fikir balik, tuan-tuan. Okey, kalau jadi jali ahli neraka, dihumbang dalam neraka, tuan-tuan, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Nilai najis dah tu. Najis mughalazah. Maka kalau jadi ahli neraka, lebih baik jadi anjing, lebih baik jadi babi, tuan-tuan, daripada jadi manusia yang dihumbangkan ke dalam neraka, tuan-tuan. Kenapa? Duduk dalam neraka ni, tuan-tuan, satu hari dia dalam neraka, tuan-tuan, rasa macam 1000 tahun di dunia. Ada orang hidup 1000 tahun dunia. Pernah jumpa? 100 tahun? 100 tahun tu kadang-kadang. Kadang-kadang, jarang-jarang kita jumpa, tuan-tuan. Akhirat besok, tuan-tuan, sehari je. Kalau sehari tadi dalam neraka, tuan-tuan, macam mana kita nak cerita, tuan-tuan? Macam mana agak-agak? Sebab tu kena berhati-hati. Maka kerana apa membesarkan ia akan dirinya. Kalau dah tahu macam tu kedudukan, pasal apa nak membesarkan diri lagi? Sebab apa dia nak ambil sifat takabur meletakkan dalam diri dia? Kalau dia tahu dengan sebab sifat takabur tadi dia dihumbangkan ke dalam neraka. Pasal apa? Kena tanya diri kita masing-masing tu. Dan ia hamba yang hina, yang lemah. Sedangkan dia tu hamba yang hina, hamba yang lemah. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh najis dengan tangannya tiap-tiap hari. Tahu dah dia ni duk basuh najis tiap-tiap hari, nak besarkan diri juga, penghujungnya neraka. Pasal apa jadi macam tu? Dan menanggung ia akan dia selama-lama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam kita ni bukan wallahu a'lam saya ni. Hak saya belum lagi tu. Maknanya kedudukan tadi, tuan-tuan, kalaulah kita ni sana sini bawa najis dalam ni, tuan-tuan. Dalam ni bawa najis, tuan-tuan. Duduk sifat dengan sifat takabur, tuan-tuan. Penghujungnya takabur tadi neraka Allah Taala, tuan-tuan. Ada erti tak? Tak ada erti, tuan-tuan. Satu sin pun, tuan-tuan, kalau kita ni tahu dah penghujung kita dengan sifat-sifat, dengan sebab sifat tersebut ialah neraka, ada orang nak? Ada orang nak hari ni? Tak ada. Tapi pasal apa berlaku juga? Penindasan. Sana sini kena tindas ni. Pasal apa? Pasal tidak ada bimbingan, tuan-tuan. Hak kita lantik jadi penasihat 25%, tuan-tuan. Penasihat 25%, tuan-tuan. Tak berani nak penasihat. Lalas sekali, tuan-tuan. Orang awam ditindas, tuan-tuan. Sana sini ditindas, tuan-tuan. Dengan kenaikan harga barang, dengan naik harga minyak, macam-macam, tuan-tuan, bentuk penindasan hasil daripada kerakusan kuasa manusia, tuan-tuan. Sebab tu ubat hak kita cerita malam ni, ubat bagaimana nak buang sifat takabur. Bila mana kita tahu kita ni lemah, jijiknya, tuan-tuan, duk nanggung najis dan seumpamanya. Moga-moga kita pandu balik kedudukan tersebut, tuan-tuan, dengan akhirnya mati, bila mana mati dihisap, penghujungnya neraka Allah, maka tak berani kita nak bersifat dengan sifat takabur tersebut dalam kehidupan kita. Jadi, tuan-tuan, habislah. Wallahu alam. Tu baru hak saya, tuan-tuan. Tu tadi hak kita. Ni baru hak saya. Wallahu alam lah. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Akan datang kita masuk bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Ujub ni, tuan-tuan, akak diri sendiri. Ujub ni akak ekor sendiri lah dia panggil, tuan-tuan. Akak ekor sendiri, maknanya rasa seronok, hebat sendiri. Benda tak hebat mana pun. Tu kita cerita akan datang, tuan-tuan.
Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Moga-moga apa yang kita bincang berkaitan dengan sifat takabur merupakan salah satu daripada sifat tercela yang mesti dijauhi. Moga-moga kita dapat renung kembali. Moga-moga sifat tersebut tidak terkena pada kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar saja apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran tersebut. Jadi sebelum saya tutup ni tuan-tuan, bersama-sama kita